Hari ini dah masuk hari keempat untuk penembusan e-Madani RM100 di 4 platform yang telah pun dibenarkan, iaitu di MAE, ShopeePay, Touch and Go dan juga Settle. Ramai sebenarnya yang memberi komen mengatakan bahawa mereka telah pun digagalkan permohonan untuk mendapatkan e-Madani RM100 ini. Jadi apakah sebenarnya alasan untuk kegagalan ini dan bagaimana pula untuk menghantar rayuan bagi dinilai semula untuk kelulusan bagi e-Madani RM100 ini? Dalam video pada kali ini, Amin akan ulas berkaitan dengan dua perkara ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Hairwan AB. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Amin rasa kebanyakan orang yang telah pun diluluskan dengan e-Madani RM100 telah pun menghabiskan penggunaannya RM100 ini. Bagi mereka yang masih lagi belum mengguna ataupun masih lagi ada baki, jangan risau kerana penggunaan hanya berakhir pada 29 hari bulan Februari 2024. Begitu juga dengan mereka yang masih lagi belum menebus, jangan risau kerana penebusan akan dibuka sehingga 20 hari bulan Februari 2024. Ada jangka masa yang sangat-sangat panjang lagi. Okay, tapi dalam video pada kali ini, kita nak tumpu sedikit kepada mereka yang telah pun digagalkan permohonan untuk e-Madani RM100 e-tunai ini. Jadi apakah sebenarnya sebab alasan reason yang menyebabkan mereka ini digagalkan permohonan untuk e-Madani RM100 ini? Kebanyakan daripada mereka ini sebenarnya layak, tetapi apakah penyebab mereka ini digagalkan? Okey, seperkara yang harus diingatkan, mereka yang diluluskan adalah mereka yang ada rekod dalam lembaga hasil dalam negeri. Ingat tu, mereka yang ada rekod dalam lembaga hasil dalam negeri, tak kiralah mereka ini penerima STR 2023 kerana mereka ini ada dalam rekod lembaga hasil dalam negeri kerana mereka penerima STR 2023, atau kalau katakanlah mereka ini bukan penerima STR 2023, mereka dah isytiharkan cukai untuk tahun 2022. Jadi cuba bayangkan, sebagai contoh kita ambil golongan bujang yang berumur 21 tahun dan ke atas yang dah bekerja. Kalau katakanlah pendapatan mereka sebagai contoh 2,700. Okey, pendapatan 2,700 untuk golongan bujang 21 tahun ke atas ini, mereka tidak layak untuk menerima STR 2023, dan kebiasaannya apabila baru bekerja, mereka masih lagi belum mengisytiharkan cukai di lembaga hasil dalam negeri. Jadi mereka ini sebenarnya antara golongan yang tidak ada dalam rekod lembaga hasil dalam negeri, menyebabkan mereka ini apabila menghantar permohonan, digagalkan permohonan mereka kerana tiada rekod dalam lembaga hasil dalam negeri. Ini adalah antara salah satu golongan yang tercicir akibat daripada keadaan. Mungkin juga ada golongan-golongan lain yang sebagai contoh dah berumur 30 tahun dan ke atas, bukan penerima STR 2023 sebagai contoh, tetapi mereka ini tidak pernah mengisytiharkan cukai walaupun gaji mereka tinggi. Sebagai contoh, gaji melebihi 4,000, hampir 5,000 dan sebagainya, yang sepatutnya mereka ini perlu setidak-tidaknya mengisytiharkan pendapatan mereka untuk dinilai sama ada harus membayar cukar ataupun tidak. Jadi mereka ini kalau tak pernah mengisytiharkan pendapatan mereka, tidak ada rekod dalam lembaga hasil dalam negeri, mereka juga bakal tercicir, akan digagalkan untuk permohonan bagi e-Madani RM100 ini. Jadi untuk golongan ini, apa yang perlu dilakukan setelah permohonan mereka gagal? Okay, informasi telah pun dikeluarkan semalam oleh Timbalan Menteri Kewangan Ahmad Maslan, mengatakan bahawa ada cabang-cabang, ada cara-cara untuk menghantar permohonan bagi e-Madani RM100 ini. Walaupun amountnya kecil, tapi setidak-tidaknya ianya dapat membantu, dapat meringankan sedikit beban kepada mereka yang memerlukan. Jadi kalau anda merasakan sangat-sangat memerlukan e-Madani RM100 ini dan telah pun digagalkan permohonan anda boleh menghubungi talian bantuan kewangan 1-800-882747. Amin ulangi, 1-800-882747 atau 03-888-24565, 03-888-24565, atau boleh menghantar email kepada e-Madani
imadani@treasury.gov.my. imadani@treasury.gov.my. Anda sebenarnya boleh juga mendapatkan bantuan daripada platform-platform aplikasi di mana tempat anda telah pun menghantar permohonan. Tapi kebiasaannya untuk yang paling mudah, terus menghubungi Kementerian Kewangan menerusi email dan juga nombor telefon yang telah pun disertakan sebentar tadi untuk menghantar rayuan-rayuan anda. Jadi buat masa sekarang ini permohonan masih lagi dibuka sehingga 20 hari bulan Februari 2024. Jadi kalau anda hendak menghantar rayuan, haruslah melakukan sebelum 20 hari bulan Februari 2024. Dan bagi mereka yang telah pun menebus berkaitan dengan penggunaannya, Emin ada buat video sebelum ini berkaitan dengan cara-cara menggunakan iMadani RM100 ini. Apa yang paling penting seperti yang pernah Emin ingatkan banyak kali sebelum ini adalah menyemak terlebih dahulu dengan kedai, dengan tempat, dengan pasaraya di mana anda ingin membuat pembelian, sama ada mereka menerima pembayaran secara e-wallet aplikasi yang anda bakal gunakan. Semak terlebih dahulu dengan mereka dan kalau dah disahkan boleh menggunakan aplikasi tersebut, barulah anda teruskan dengan pembelian dan membuat pembayaran dengan sewajarnya. Dan jika anda mengalami masalah berkaitan dengan penggunaan aplikasi-aplikasi di mana tempat anda telah pun menebus iMadani RM100 ini, Emin cadangkan anda menghubungi terus customer service aplikasi-aplikasi berkenaan untuk mendapatkan bantuan untuk semakan lanjut dan sebagainya. Dan bagi mereka yang masih lagi tidak mengetahui penggunaan untuk iMadani RM100 ini tidak boleh dilakukan secara dalam talian, bermakna tak boleh lakukan pembelian di Lazada, di Shopee, di TikTok dan apa jua platform secara dalam talian. Begitu juga di kebanyakan tempat yang menjual top up, menjual rokok sebagai contoh. Ada antara kedai-kedai ini yang sebenarnya tidak menerima pembayaran secara e-wallet untuk pembelian-pembelian tersebut, untuk top up, untuk rokok dan sebagainya. Jadi semak terlebih dahulu dengan kedai, dengan tempat anda nak membuat pembelian tersebut untuk mengetahui sama ada mereka menerima pembayaran secara e-wallet ataupun tidak untuk tujuan-tujuan tertentu tersebut seperti top up Touch and Go, seperti top up untuk prepaid nombor telefon anda, rokok dan sebagainya. Dan kepada mereka yang masih lagi tertanya-tanya kenapa kerajaan mengadakan iMadani RM100 ini, walaupun nampak seperti menyusahkan, terutama sekali kepada mereka yang kurang arif berkaitan dengan IT, dengan handphone, golongan-golongan warga emas dan sebagainya. Sebenarnya iMadani RM100 ini adalah bertujuan untuk menggalakkan penggunaan cashless, yang mana peniaga-peniaga di Malaysia ini jika dilihat, jika diikutkan masih ramai lagi yang tidak mengikuti perkembangan semasa ini, tidak mengetahui berkaitan dengan metod pembayaran secara cashless ini. Kalau kita lihat di negara jiran sebagai contoh Indonesia, Thailand, Singapura dan sebagainya, mereka ini sekarang sangat maju ke hadapan berkaitan dengan penggunaan ataupun pembayaran secara cashless ini. Jadi kita harus bertindak segera agar sebaris setara dengan mereka. Jadi guys, itu dia tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.